Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk pendidikan Islam kita pada hari ini, cikgu akan lebih fokus pada tajuk tingkatan 5 iaitu unit 6, bahagian ibadah indahnya solat berjemaah. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk barulah iaitu bahagian ibadah unit 6 indahnya solat jemaah. Sebelum ni kita dah habis bahagian akidah. Akidah berkaitan dengan iman apa semua kan, perkara dosa besar dan juga perkara yang membatalkan iman. Okay, sekarang kita akan masuk unit 6, bahagian solat ibadat pula kan. Indahnya solat berjemaah. Okey, cuba perhatikan, tengok muka surat 71 kamu punya buku teks. Perhatikan dan bincangkan. Okay, dia bagi satu potongan ayat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang maksudnya dan dirikanlah solat, keluarkan zakat, rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Okey. Banyak kelebihannya bila kita melakukan solat secara berjemaah. Kalau dulu sebelum waktu COVID ni kita boleh melakukan solat secara beramai-ramai dalam keadaan yang rapat, tapi sekarang bila COVID kita kena menjaga jarak, kita kena kita boleh solat berjemaah tapi kena patuh SOP. Maksudnya kalau solat berjemaah tak boleh rapat-rapat, kena jauh, kena jarak. Kemudian jarak antara 1 meter antara satu sama lain, kena bawa sejadah sendiri dan sebagainya, ambil wuduk pada rumah dan sebagainya. Itu beza solat jemaah sebelum COVID dengan selepas COVID kan, semasa COVID ni kan. Okey. Banyak fadilatnya solat jemaah ni. Solat jemaah ni bila kita melakukan solat secara berjemaah, kita mendapat 70 kali lipat pahala pada solat kita, pada solat secara berseorangan. Okey. Cuba tengok gambar yang diberikan yang akan mendapat kamu tentang situasi solat dalam gambar ini dengan tuntutan Islam. Macam yang cikgu kata tadilah, kalau kata gambar yang belakang ni, gambar belakang ni maksudnya masa kita solat berjemaah sebelum COVID berlaku kan. Tapi bila gambar kecil ni semasa COVID berlaku. Tengok kita sekarang ni terpaksa solat jarang-jarang, tak boleh rapat macam ni dah. Solat secara jarang. Tapi masih mematuhi SOP. Kena patuh SOP sekarang ni kan. Kalau kamu pergi solat Jumaat dan sebagainya, kena patuh SOP walaupun kita solat secara berjemaah. Okey. Okey, tengok muka surat seterusnya 72, iaitu pengertian solat jemaah. Okey, tengok pengertian huraian dulu. Kita masuk bahagian huraian dekat atas sini. Solat berjemaah sangat dituntut oleh dalam Islam dan mempunyai ganjaran pahala yang besar berbanding dengan solat secara bersendirian. Okey, solat berjemaah boleh dilakukan di masjid, surau, rumah atau di mana-mana sahaja. Solat berjemaah yang paling baik adalah yang didirikan di masjid. Seperti mana sabda hadis yang diberikan ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'atil afdalu min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajat. Bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat secara berjemaah lebih baik pada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Maksudnya lebih tinggi dia punya nilai dia. Bila mana kita solat berjemaah, kita akan diangkat darjat kita. Okey. Pengertian solat berjemaah, tengok kat atas sini, berasal pada perkataan jamaah. Jamaah yang bermaksud berkumpul. Jamak tu berkumpul. Okey. Istilah solat yang dilakukan secara berkumpulan atau beramai-ramai terdiri pada seorang imam dan makmum. Okey, solat berjemaah ni terdiri pada seorang imam. Mesti ada seorang yang menjadi ketua, imam, dan makmum. Makmum ni ramailah, mungkin seorang, mungkin lebih pada seorang kan. Okey, solat jemaah ni boleh dilakukan di tadi kita kata di surau, masjid, rumah atau di mana-mana sahaja yang sesuai. Okey, kat rumah pun kita boleh solat berjemaah. Kalau kata kita tak sempat pergi ke masjid, ke surau, kita buat solat jemaah bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain, maka kita akan dapat pahala
27 lipat kali ganda. Okey, seterusnya kita masuk muka surat 73. 73. Hukum solat jemaah. Hukum solat berjemaah. Solat berjemaah ni selalu kita buat waktu solat wajib, sunat dan solat ni lah. Solat Jumaat kan. Okey, solat solat fardu, solat wajib lah. Sunat muakkad bagi individu. Maksudnya solat fardu memang kena buat, setiap orang kena buat kan. Jadi sunat muakkad dapat pahala sunat bagi setiap individu. Lepas tu fardu kifayah itu wajib dilakukan oleh sebagai penduduk suatu tempat. Tapi kalau satu tempat tu tak ada orang yang buat solat fardu di surau, maksudnya secara berjemaah di masjid dan sebagainya, kalau orang kawasan tu akan dapat berdosa lah, sebabnya wajib dilakukan oleh sebagai penduduk di suatu tempat. Contohnya macam kata kawasan Sedang ni kan. Kalau kata kawasan Sedang ni tak ada orang yang membuat tak ada orang yang solat secara berjemaah masa solat fardu, maka satu kawasan Sedang ni akan dapat kena berdosa lah, sebabnya tak menjalankan kewajipan sebagai seorang muslim. Sebab solat berjemaah ni bagi solat fardu adalah fardu kifayah. Tak wajib untuk semua, tapi kalau wajib untuk sebahagian saja. Tapi bila mana tak ada orang yang buat, maka setiap orang di kawasan ni akan berdosa lah. Kena kata, jadi kenalah kita sama-sama bekerjasama lah kan, kena buat juga kan. Okey, solat Jumaat. Okey, solat Jumaat fardu ain, maksudnya wajib atas setiap orang lelaki. Solat Jumaat ni adalah wajib dilakukan atas setiap atas setiap orang lelaki. Kena buat secara berjemaah. Okey, solat sunat. Okey, sunat bagi solat sunat. Sunat bagi solat sunat 2 hari raya. Solat tarawih, solat gerhana dan solat istiqa, iaitu meminta hujan lah. Okey, maksudnya di sini untuk solat-solat sunat, sunat bagi kita untuk membuat secara berjemaah. Bersolat secara berjemaah. Maksudnya kalau sini boleh saja, macam contoh solat hari raya dan sebagainya, kita buat secara bersendirian pun boleh juga. Tapi lebih kita akan dapat pahala sunat kalau kita buat secara berjemaah lah. Macam itu yang dimasukkan dengan hukum solat jemaah bagi setiap solat itu kan. Okey, makmum yang berjemaah bersama-sama imam bermula dari takbir pertama sehingga akhir solat selama 40 hari, kerana Allah SWT akan terselamat pada api neraka dan sifat munafik. Ini adalah kelebihan sekiranya kita setiap hari solat berjemaah dengan inilah masyarakat ke, dengan ahli keluarga ke dan sebagainya, kita diselamat pada api neraka dan sifat munafik. Munafik itu maksudnya sifat yang kata berpura-pura lah, berpura-pura menjadi Islam dan sebagainya, sifat-sifat yang kata jahil lah kan. Okey, tengok. Okey, kemudian muka surat 74. Muka surat 74, syarat sah solat jemaah ada 6. Okey, syarat sahnya pertama, makmum berniat mengikut imam. Macam kata kalau solat fardu, kita akan niat saja aku semayang solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Mesti dalam niat tu kita kata saja aku semayang solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Mesti ada kata berniat mengikut imam. Okey. Yang kedua, makmum mengetahui perbuatan imam dan tidak mendahuluinya dalam rukun solat. Okey, bila kamu buat solat secara berjemaah, segala perbuatan kita dalam solat itu mestilah mengikut imam. Mesti kena imam buat dulu baru kita buat. Jangan kita mendahului perbuatan imam. Termasuk juga dalam bacaan. Contohnya, kita
Itu imam tengah baca Al-Fatihah, kita dah nak rokok. Tak boleh lah, kita kena selari dengan imam lah. Tapi tak boleh terlampau lambat sangat. Kena lambat sikit saja. Maksudnya bila imam baca Al-Fatihah, kita ikut belakang imam. Ikut pelan-pelan belakang imam. Kemudian bila imam dah rokok baru kita rokok dan sebagainya lah. Jangan kita mendahului imam. Yang tu itu salah lah. Tak sah kita punya sembahyang jemaah tu. Okey, ketiga, makmum lelaki tidak boleh berimamkan perempuan. Yang ini kamu kena ingatlah. Makmum lelaki tidak boleh berimamkan perempuan. Kalau ada lelaki yang dah balik lah, maksudnya kalau kata contoh budak-budak lagi, tak dikira lah. Walaupun budak tu lelaki, tak dikira lah sebab dia belum lagi balik ataupun mumaiz. Mumaiz tu maksudnya dapat membezakan baik dan buruk. Dia masih lagi tak tahu macam mana nak jadi seorang imam. Jadi tak boleh dia jadi imam lah. Tapi kalau mana dia dah balik, dia dah tahu rukun solat dan sebagainya, dia dah tahu nak sembahyang sebagainya, dia kena jadi imam. Tak boleh dia berimamkan perempuan. Tapi kalau perempuan sama perempuan, tak kisahlah perempuan jadi imam. Tapi kalau mana ada lelaki yang dia kata dah cukup umur, dah balik ni dalam saf kita, tapi imam tu perempuan, salah lah. Kena bagi budak lelaki tersebut lah. Asalkan dia dah tahu rukun solat dan segala dia boleh jadi imam. Okey, nombor 4, makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. Okey, bila mana kita sembahyang berjemaah, kedudukan imam adalah di hadapan. Okey, kemudian belakang tu baru makmum. Okey, bagaimana kalau kata 2 orang saja yang sembahyang berjemaah kan? Okey, imam di bahagian depan, kemudian kedudukan makmum mestilah bahagian belakang. Kalau kata pasangan suami isteri, isteri dia kat belakang. Kalau kata sembahyang jemaah tu 2 orang lelaki, maksudnya depan itu imam, kan? Imam, lepas tu belakang tu sebelah belakang tu yang inilah makmum yang seorang tu lah. Okey, nombor 5, makmum tidak boleh berdiri terlalu jauh pada imam kecuali atas sebab yang dibenarkan syarak. Okey, maksudnya kat sini kita tak boleh berdiri terlampau jauh sangat sampai seolah nampak sangat terpisah dia punya saf solat tu kan. Tak, kita kena agak-agak lah supaya jangan terlampau dekat. Nanti kalau terlampau dekat, kita tersentuh pula dengan Tok Imam kan. Jadi kita belakang sikit, tapi jangan terlampau belakang sangat. Agak-agak saja. Jarak dia tak terlampau jauh sangat. Okey, kecuali atas sebab yang dibenarkan syarat ni, maksudnya macam sekarang ni lah. Kan tak boleh kita sembahyang secara rapat kan. Bila mana kita sekarang ni kalau sembahyang rapat, boleh didenda, betul tak? Sebabnya kita nak elak jangkitan COVID ni kan. Itu yang dimasukkan kecuali atas sebab yang dibenarkan syarak. Maksudnya kalau ada kemudaratan, kita kena jauhkan sikit kan. Okey, nombor 6, makmum hendaklah menunaikan solat yang sama dengan imam. Maksudnya niat solat yang sama. Kalau imam niat waktu subuh, kita sembahyang waktu subuh lah. Kalau imam niat solat untuk zuhur, waktu zuhur. Kalau imam niat solat Jumaat, maka kita buat solat Jumaat. Selalunya berlaku kekeliruan ni pada hari Jumaat lah. Sebabnya bila mana kita nak solat Jumaat, solat Jumaat ni hanya boleh dibuat bila mana cukup 40 orang. 40 orang tempatan. 40 orang tempatan, maksudnya dia kawasan situ, dia memang duduk situ. Cukup 40 orang kawasan situ, maka boleh buat solat Jumaat. Tapi kalau mana tak cukup 40 orang, kena buat solat zuhur. Okey. Seterusnya, kelebihan solat berjemaah. Okey, apa kelebihan yang boleh kita dapat bila kita solat jemaah? Waktu zaman Nabi dulu, Nabi sendiri dia nak berebut-rebut untuk buat solat jemaah. Sebabnya solat jemaah ni banyak dia punya kelebihan dia. Okey, antaranya mendapat ganjaran pahala 27 kali ganda berbanding dengan solat secara
individu. Kalau contoh solat orang yang solat secara perseorangan, seorang-seorang kat rumah kan, mungkin dia dapat hanya satu pahala kan. Contoh je kata satu pahala. Tapi orang yang solat berjemaah ni dia dapat gandaan 27 kali pahala. Okey, macam itulah. Kalau solat kat rumah dapat 10 pahala, 10 tu kali 27. 27 dapat 270 pahala untuk siapa yang solat berjemaah. Okay. Kedua, mendapat kasih sayang Allah SWT dan Rasulullah SAW. Nabi sendiri dia suka bila solat berjemaah. Dia kalau boleh, Nabi ni kalau diberi kesempatan kesihatan yang baik, dia akan buat solat secara berjemaah. Tak kisahlah di rumah ke atau di tempat ibadat lah, masjid dan sebagainya. Selalunya baginda akan pergi masjid lah. Okey. Nombor 3, menyatukan hati umat Islam dan menanam semangat perpaduan yang kukuh. Bila mana kita solat secara berjemaah ni, beramai-ramai ni, maksudnya kita menyatukan hati umat Islam. Kita sentiasa berkumpul, bertanya khabar. Lepas tu kita pun kenal siapa jiran kita, siapa orang masyarakat sekeliling kan. Menyatukan hati umat Islam. Okey. 4, melahirkan masyarakat yang patuh pada pemimpin yang adil. Lagi baiklah kalau kata imam tu adalah pemimpin kawasan setempat kan. Contohnya Tok Imam kat situ adalah kata ahli politik dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kat tempat kerja pun sama. Kalau kata kita buat solat jemaah tu, imam kita tu adalah bos kita ataupun cikgu sebagainya kan. Melahirkan masyarakat yang patuh pada pemimpin lah. Kalau kata cikgu yang jadi imam, kita akan lebih hormat pada bos kita kan. Nombor 5, melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Setiap kali pergi semayang, setiap kali masuk waktu semayang, kita solat jemaah. Okey, nombor 6, melatih individu bersifat rendah diri dan hormat menghormati. Tak kisahlah antara yang tua ke dan muda ke. Bila mana kita solat berjemaah ni, yang tua pun ada, yang muda pun ada. Jadi, yang tua kita menjadi panduan untuk yang muda. Yang muda, kita membantu yang golongan yang tua. Kemudian nombor 7, menjadikan tubuh badan lebih sihat dan bertenaga lah. Perbuatan solat ni bukan hanya sekadar kita sembahyang saja, tapi solat juga adalah satu senaman untuk badan, melatih menguatkan kata tubuh badan lah. Okey. Seterusnya muka surat 76. Okay, kedudukan imam dan makmum dalam solat jemaah. Yang ni yang cikgu katakan tadi, kedudukan imam ni, imam seorang je, tapi kedudukan makmum tu kat mana? Okey, kamu tengok sini, solat berjemaah boleh dilakukan dengan pelbagai kedudukan imam dan makmum. Okey, yang pertama sekali, imam dan seorang makmum yang sama jantina. Contohnya laki-laki, perempuan-perempuan kan. Kalau mana sama jantina, contohnya bapa dengan anak kan, bapa dengan anak lelaki. Bapa kat depan, lepas tu anak lelaki dia belakang sikit ya, dia mesti kedudukan belah kiri, belakang sedikit saja. Yang ni kalau kata sama jantina. Macam tu juga mak dengan anak perempuan ataupun menantu perempuan dan sebagainya. Yang mak ni jadi imam, belakang tu belakang belah kiri tu anak dia lah. Macam tu kan. Yang ni kena sama jantina. Kalau berlainan jantina, dia jadi macam ni. Yang nombor 2 ni, imam lelaki dan seorang makmum perempuan. Imam tak boleh perempuan, kena imam lelaki. Jadi bila mana ada dua macam ni, bila mana ada jantina berbeza macam ni, lelaki jadi imam, perempuan jadi makmum, mesti yang belakang tu makmum tu sebaris dengan imam. Okey. Nombor 3, imam lelaki dan sekumpulan makmum lelaki saja. Maksudnya sini makmum lebih pada seorang, 2 ataupun 3. Jadi imam kat depan ni, belakang makmum lah. Makmum duduk belakang ni. Okey, nombor 4, imam perempuan dan 2 orang makmum perempuan. Yang ni kalau mana imamnya perempuan, maksudnya semua perempuan saja, tak ada kata lelaki. Kedudukannya macam ini. Imam yang perempuan duduk tengah, yang siapa imam duduk tengah. Kemudian makmum 2 orang tepi kiri dan kanan. Tapi kita kena belakangkan sikit pada imam tadi, imam perempuan tadilah.
Kalau kedudukan untuk perempuan saja, ini perempuan saja. Kalau kata makmum dia 3 ataupun lebih pada lebih pada 2 lah maksudnya kan. Imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Kedudukan macam ni lah. Sama juga macam yang tadi ni, cikgu kata tadi ni, yang mana kedudukan imam perempuan tu belakang, makmum perempuan tu belakang sikit pada imam perempuan. Kalau lebih pada ni pun sama juga, dia kena hanya belakangkan sikit saja. Belakangkan sikit, tidak perlu belakang sampai macam ni. Tak perlu belakang sampai yang macam imam lelaki ni, hanya sedikit saja. Okey. Okey, kemudian situasi yang ke-6 ni pula. Imam lelaki dengan sekumpulan makmum perempuan. Maksudnya, contoh mungkin dia ada anak, pasangan tu ada anak perempuan saja kan. Jadi, imam dia lelaki. Kedudukan yang lelaki ni, yang untuk imam ni kena duduk depan lah. Yang perempuan ni, makmum perempuan, duduk belakang. Tiga duduk belakang. Belakang terus, belakang untuk imam. Bukan lagi tepi lah. Belakang terus. Kemudian, imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Kedudukannya macam ni. Imam di hadapan, makmum lelaki di belakang imam dan makmum perempuan di belakang makmum lelaki. Okey, situasi nombor 8, imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Sama juga macam situasi yang nombor 7 ni, sama sahaja. Yang perempuan tu kena duduk belakang sekali lah. Kena duduk belakang sekali. Okey, situasi yang 9. Imam lelaki, sekumpulan makmum lelaki, sekumpulan makmum kanak-kanak dan sekumpulan makmum perempuan. Sama saja. Okey. Dalam situasi macam ni, boleh saja kalau kata imam yang anak ni, yang kanak-kanak ni kan, duduk sebaris dengan ni. Duduk sebaris dengan lelaki, boleh je. Kalau nak duduk belakang pun boleh, nak duduk sebaris dengan yang makmum yang lelaki yang dewasa pun boleh. Tak ada masalah. Okey, imam lelaki, seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Yang ni mana kalau kata makmum lelaki, ada seorang makmum lelaki kan. Okey, dia duduk macam mana? Dia duduk sebaris. Maksudnya belakang sikit pada imam, lepas tu yang makmum perempuan ni belakang pada makmum lelaki. Tapi masih lagi sebaris dengan imam lah. Sebaris dengan imam. Okey. Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurnanya dan rokok bersama-sama imam dan pada rakaat pertama. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, maksudnya kat sini, contohlah kamu nak join solat jemaah tu, kamu dah tengok Tok Imam tu dia dah nak dekat rokok. Maksudnya dia nak masuk rokok dah. Kan? Kamu masih time tu baru nak masuk staff. Nak masuk staff, tapi Tok Imam tu tak rokok, baru nak rokok, dia baru dah habis Al-Fatihah apa semua, nak tengah baca surah pendek, lepas tu dia nak rokok kan. Time tu katakan kamu masuk, macam mana kamu nak masuk, nak dapatkan juga sembahyang secara berjemaah tu. Caranya adalah kamu masuk staff. Okey, niat saja aku sembahyang fardu apa mengikut imam kerana Allah Taala. Bila mana kamu tak sempat baca Al-Fatihah, tak apa, kamu dah niat. Lepas tu bila mana imam tu rokok, kamu terus rokok. Rokok dan sebagainya. Buatlah seperti mana imam tu buat sampai memberi salam. Bila mana memberi salam, okey, kita memberi salam, bila mana imam tu bagi salam ke salam yang pertama, kamu terus naik dan buat balik rakaat yang tertinggal tu. Maksudnya kamu ulang balik rakaat pertama tu yang kamu tak sempat tadi ni. Okey, sampai habislah, sampai habislah. Maksudnya ulang balik satu je rakaat, tambah satu lagi. Bukan tambah satu rakaat, tak, kamu ulang balik rakaat yang tak complete tadi lah. Okey, tapi kalau kata kamu waktu kamu nak masuk staff tu, kamu boleh sempat lagi baca Al-Fatihah bersama dengan imam, kemudian kamu rokok pun bersama dengan imam, maka kamu tak perlu ulang balik rokok yang kamu tak perlu ulang balik rakaat yang kamu tertinggal. Maksudnya rakaat tu complete lah. Complete lah, tak ada tertinggal apa semua. Okey, seterusnya muka surat 78, pelaksanaan solat berjemaah. Pelaksanaan solat jemaah 78-79 ni. Okey, yang ni
sekadar macam amalan kita lah, macam mana kita nak amalkan solat Jumaat kan. Okey, saya bersama-sama ayah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, ni kalau hari Jumaat. Okey, kita mula kat sini. Alhamdulillah saya berjaya menunaikan solat berjemaah secara istiqamah. Okey, macam mana kita nak istiqamah lah solat jemaah ni kan. Pertama, saya dah akan menunaikan solat berjemaah di surau sekolah. Kalau kat surau buat solat jemaah kan. Lepas tu saya dan keluarga menunaikan solat tarawih di surau pada bulan Ramadan. Tak lama lagi kita nak masuk Ramadan dah. Jadi kita boleh buat solat secara berjemaah. Saya menunaikan solat fardu bersama-sama keluarga. Saya bersama-sama ayah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Saya menunaikan solat hari raya Aidilfitri bersama-sama keluarga di kampung halaman. Saya dan rakan menunaikan solat berjemaah semasa perkemahan. Kemudian saya menunaikan solat jenazah kerana Datuk telah meninggal dunia. Okay, macam mana kita nak amalkan solat berjemaah dalam kehidupan kita seharian lah. Okay, seterusnya. Okey, takat tu saja untuk penerangan cikgu pasal solat secara berjemaah ni. Okey, untuk hari ni apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu perlu buat latihan nota lah. Buat nota dahulu sebelum kita buat latihan kan. Okey. Start muka surat 71. Tulis tajuk ni dan juga ayat ni kan tulis. Wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ni tulis. Okey, gambar tak payahlah. Okey, kemudian huraian ni, huraian kena tulis huraian. Kemudian baru masuk pengertian solat. Baru masuk pengertian solat ni dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, kamu tak perlu tulis macam ni. Maksudnya kamu boleh tulis seperti biasalah, huraian saja dulu. Lepas tu ayat ni kan tulis lah. Lepas tu baru tulis bawah tu bahagian masuk pengertian solat solat secara berjemaah. Okay, seterusnya, hukum solat berjemaah. Okey, buat kolom macam ni juga. Tapi kalau kamu nak buat bentuk bulat ke petak ke terserahlah. Okey. Seterusnya, syarat sah solat berjemaah. Gambar tak payah lukis. Gambar tak payah lukis. Hanya tulis tajuk ni. Kemudian buat anak panah macam ni. Gambar tak perlu. Okey, kelebihan solat berjemaah sama juga. Ada 7 ni. Buat kotak macam ni. Tapi tak payah lukis gambar, tak payah. Last kali kedudukan imam dan makmum solat berjemaah. Okay, yang ni kamu tak payah tulis. Yang ni muka surat 76, 77 tak payah tulis lagi. Tak payah tulis sebabnya nanti cikgu akan bagilah yang ni. Cumanya kamu tinggalkan 2 halaman kosong untuk kita lekat gambar. Tinggalkan 2 halaman kosong. Dan last sekali pelaksanaan solat jemaah. Yang ni yang 76, 78, 79 ni kamu kena tulislah, buat bentuk bulatan ni, tulis dia punya penerangan ni. Yang ni sama macam ni. Gambar tak payah lukis. Gambar apa semua tak payah lukis. Jadual-jadual ni semua tak payah lukis. Hanya dia punya penerangan saja. Penerangan ni saja. Okey, kalau tak ada apa, setakat tu cikgu punya penerangan. Nota yang kamu perlu buat untuk hari ini. Kalau tak ada apa, cikgu sudahi cikgu punya kelas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.